بالهدى ودين يظهره على الدين كله ولو كره المشركون لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kita berhimpun hari ini bukan untuk kepentingan diri kita, bukan untuk kepentingan mana-mana pihak, mempertahankan agama kita, akidah kita. Saya berasa sangat sedih apabila pagi tadi, awal-awal pagi selepas salat subuh, membaca rintihan seorang ketua pemuda Ustaz Nasaruddin Tantawi merintih bukan kerana dia terpaksa berdepan dengan musuh-musuh Islam di kalangan kafirun, merintih kerana dia terpaksa berdepan dengan pimpinan dia sendiri, ahli dia sendiri yang menentang dia untuk mempertahankan akidah umat Islam. Apa nak jadi dengan umat Islam hari ini kalau mereka yang mengaku memperjuangkan Islam pun akhirnya menjadi pengkhianat kepada agama sendiri? Inilah harga yang terpaksa kita bayar untuk mempertahankan akidah kita. Saudara, ada yang menyatakan bahawa tidak ada bukti pihak gereja Kristian cuba memurtadkan orang lain. Saya terlibat dengan kes murtad beberapa tahun secara aktif. Tuan-tuan masih ingat kes Nur Aisyah Bukhari? Penglibatan gereja, penglibatan misioneri Kristian dalam memurtadkan orang Melayu dalam negara ini telah berlangsung begitu lama. Kita ambil sejarah moden kita. Pertama pada tahun 1987, mengikut rekod, padri Melayu pertama dilantik tu di gereja Petaling Jaya. Nama dia Jamaluddin Osman. Dikristiankan. Bermula dengan apa yang berlaku di Methodist Church Damansara Utama. Bagi bantuan kepada beliau, menolong beliau, mendidik beliau. Akhirnya Jamaluddin Osman menjadi padri Melayu pertama, ditabarkan di gereja Petaling Jaya dengan nama Father Joshua Jamaluddin. Sampai hari ini dia masih ada. Kita tak boleh nak bertindak terhadap dia. Dan kita lihat bagaimana pihak berkuasa, polis mengambil tindakan, menahan dia di bawah ISA. Tetapi kita lihat bagaimana pihak gereja dengan beberapa NGO termasuk Majlis Pengguam yang hari ini didokong oleh segelintir pimpinan PAS membantah dan mencabar kes penahanan Father Joshua Jamaluddin di mahkamah. Hari ini Father Joshua Jamaluddin, hidung macam kita, warna kulit macam kita, pakai songkok, pakai baju Melayu, tapi duk mengkristiankan anak-anak Melayu. Tahun 1997, Nur Aisyah Bukhari sendiri dikristiankan di gereja Panco Jaya Rasah Negeri Sembilan. Saya terlibat secara langsung dengan kes itu. Keluarganya mendapat maklumat dia berada di gereja itu, pergi cuba nak menyelamatkan dia. Sekali lagi kafir bersatu dan menghalang keluarga daripada mengambil Nur Aisyah Bukhari. Bulan Ramadan tahun 1997, hari pertama sedang ayah Nur Aisyah Bukhari, Haji Bukhari, mengimamkan solat tarawih, kumpulan Kristian melancarkan operasi menculik Nur Aisyah daripada rumah dia, bawa lari ke Singapura, menyeberang tanpa pasport, terus terbang ke Australia. Sampai hari ini tetap kafir Kristian dalam rumah berada di Australia. Tahun 98, secara terbuka dengan penuh biadab kerana tidak ada tindakan daripada kita, makin lama makin melampau, makin lama makin kurang hajar, gereja Church of Our Lady Fatimah Brickfield cara terang-terang
membaptiskan, mengkristiankan, memurtadkan seorang gadis Melayu, Azlina Jailani, yang akhirnya meletus menjadi kes Lina Joy. Gereja itu masih ada di sini. Mereka yang memurtadkan Lina Joy masih ada di sini. Orang-orang yang terlibat mengkristiankan Lina Joy masih ada di sini. Lina Joy masih ada dengan kita di Simbang. Kita tak tahu apa-apa. Melihat kedayusan dan kebaculan orang Melayu, mereka makin melampau. Apa yang berlaku di gereja Methodist Damansara Utama adalah hanya tip of the iceberg. Kita dah ada bukti jelas bahawa memang ada cubaan mendakwah orang Melayu. Aktiviti ini telah berlangsung lama. Hanya kerana ada salah seorang daripada mereka dibuka pintu oleh Allah memberikan maklumat bahawa kegiatan dakwah itu sedang berlaku. Dan kita dah ada bukti-bukti ini. InsyaAllah pihak JAIS akan keluarkan laporan lengkap tentang dakwah yang dibuat. Baru ini beberapa orang di kalangan umat Islam yang sensitif telah pergi ke kawasan seperti KLCC, Central Market, Stesen Putra, Uptown, Danau Kota, dan di KL Central. Mereka jumpa risalah Kristian berbentuk komik berbandel-bandel ditinggalkan di tempat-tempat strategik yang orang Melayu akan pergi dan ambil. Saya ambil salah satu komik itu. Jadi saya bawa ada orang ambil. Tak pulangkan lagi. Saya nak bagi tahu, bila saya ceramah, saya tunjukkan komik itu, saya tanya kepada budak-budak, anak-anak kecil kita yang tengok apa ni, dia kata komik kata. Dalam tu ada 73 perkataan Allah disalahgunakan. Dalam itu digunakan bahasa-bahasa yang anak kita faham. Dalam itu digunakan gambar-gambar kartun yang anak kita akan tertarik. Dan dalam itu akhir sekali petikan dibuat, Kore, saya sudah menjadi anak Allah. Mereka makin biadab, mereka makin jauh. Kita tak ada masalah dengan kaum Kristian, tetapi yang kita ada masalah dengan mereka yang cuba nak menentang kita. Perlembagaan persekutuan jelas bukan saja meletakkan Islam sebagai agama persekutuan, agama negara ni. Agama negara ni ialah agama Islam. Malahan diletakkan Islam sampai ke peringkat tidak boleh disentuh, langsung tak boleh disentuh. Hatta sampai ke peringkat kalau negara ini diisytiharkan darurat, yang di-Pertuan Agong punya kuasa mutlak untuk melaksanakan apa sudah undang-undang, untuk membubarkan parlimen, dia boleh berkuasa dengan begitu mutlak. Tapi Perlembagaan Persekutuan pastikan di bawah artikel 150 yang di-Pertuan Agong tidak boleh sentuh agama Islam. Begitu Islam dijaga di dalam perlembagaan. Tetapi puak-puak ni dia tak tahu. Dan yang paling malang, hari ini saya terlibat dengan kes Aisyah Bukhari 10 tahun lepas. Kita dapat tengok bagaimana mereka yang dahulunya bersama kita berceramah sampai keluar hati, marah, mati hamun kepada kafir, kepada Kristian, isytihar jihad, buat derma jihad. Hari ini sudah menjadi dosa besar kalau bercakap tentang perjuangan Islam dalam bangsa. Apa dah jadi dengan umat Islam sehingga ketua pemudanya terpaksa keluar membuat kenyataan bahawa dia berasa dia ditekan, dia dihalang untuk melaksanakan perjuangan Islam. Kita tak mengacau hak orang lain, kita mempertahankan hak kita. Hak yang bukan saja dijamin oleh Allah, hak yang bukan saja dijamin oleh Rasulullah, hak yang dijamin oleh perlembagaan. Sebab itu, saudara yang dihormati sekalian, isu ini bukan isu politik. Ia tak ada kena-mengena dengan UMNO, ia tak ada kena-mengena dengan PAS, ia ada kena-mengena dengan orang Islam. Ia isu kita, ia isu umat Islam. Saudara yakinlah, kalau saudara tidak berbuat apa-apa hari ini, 5 tahun
kes Aisyah Bukhari 10 tahun lepas kan? Tengok apa jadi hari ini 10 tahun lagi 10 tahun lagi saudara-saudara akan bayar harga yang mahal. Kita akan bayar dengan harga yang mahal. Anak kita akan bayar dengan harga yang mahal. Cucu kita akan bayar harga yang mahal. Kita khawatir nanti bila kita di alam barzah tidak ada siapa nak mendoakan kita kerana tidak ada saudara. Sebab itu saudara, di bulan Ramadan ini, bulan yang mana umat Islam sanggup bertempur perang Badar untuk mempertahankan akidah, marilah kita bersatu. Ketepikan sengketa politik, ketepikan sentimen politik, tetapi kita umat satu Tuhan, satu Nabi, satu kitab, satu kiblat. Kenapa kita tidak boleh jadi satu? Takbir! Saya seru rakan-rakan kita semua, sama ada dalam UMNO, sama ada dalam PAS, sama ada yang ada parti, sama ada yang tidak ada parti. Ini adalah isyarat jelas daripada Allah. Marilah kita bersatu, mengambil peluang kita bersatu dalam isu ini. Kita tunjukkan kepada mereka bahawa umat Islam tidak rela akidahnya dipermainkan. Dan yang paling penting, kita berdiri hari ini walaupun di tengah panas terik matahari di bulan Ramadan, kita minta kepada Allah apa yang sedikit sangat kita buat ini menjadi insurans kepada kita di hadapan Allah dalam keruntuhan akhlak dan akidah. Kita bangkit mempertahankan akidah dan agama yang ditunjukkan oleh Allah melalui Rasulullah, insyaallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.